Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Jananik dalam Banteras COVID-19. Berbekalkan jangkaan situasi COVID-19 di Malaysia bulan Oktober ini, kita telah pun memasuki fasa endemik. Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun menggariskan lebih 20 petunjuk prestasi utama sebagai sasaran yang perlu dicapai dalam tempoh 100 hari. Antara KPI yang difokuskan adalah program vaksinasi kepada remaja dalam lingkungan umur 12 tahun hingga 17 tahun yang kini sedang dijalankan di seluruh negara. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengharapkan seramai mungkin remaja menerima vaksin lengkap menjelang pembukaan sekolah tahun hadapan. InsyaAllah dengan kerjasama ibu bapa dan juga remaja, perancangan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Kadar kes jangkitan pesakit positif COVID-19 di tahap 4 dan 5 semakin berkurangan dan kes kematian semakin menurun telah sedikit melegakan Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sungai Buloh yang dahulunya tidak henti-henti membuat siasatan terhadap setiap mayat yang diterima. Kita ikuti tinjauan ini. Hampir setahun semenjak diisytiharkan sebagai Hospital COVID-19 yang berkuat kuasa 2 Oktober 2020, perkembangan seawal Julai 2021 membuatkan suasana Hospital Sungai Buloh bagai kembali bergelora. Kala program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK dipergiatkan, kes brought-in death atau BID yang positif COVID-19 sebaliknya dilaporkan naik mendadak. Rekod awal menunjukkan kes BID mencecah lebih 100 kes atau 67% daripada jumlah kematian membabitkan pesakit COVID-19 dan meningkat pada Ogos. Jadi, adakah ini kitaran baru endemik COVID-19? Petugas terutamanya di Jabatan Perubatan Forensik Hospital berkenaan tidak dapat menyembunyikan keresahan. Dr. Tan Ranzi berkongsi pandangan mengenai perkembangan terbaru ini. Bulan Ogos jumlah BID terus meningkat lagi melebihi 150 kes, iaitu 72% adalah BID COVID-19 positif. Disebabkan peningkatan tersebut, kami perlu menambahkan lagi tenaga pekerja untuk pengurusan jenazah dan kami perlu meningkatkan kapasiti penyimpanan jenazah. Peningkatan kes kematian sebelum ini memaksa Hospital Sungai Buloh menyediakan kontena khas pada pertengahan Mei lalu sebagai tambahan tempat penyimpanan jenazah mangsa COVID-19. Soal pengurusan jenazah terutamanya paling dititik beratkan bagi mengelak berlaku lambakan jenazah. Untuk bulan September, terdapat pengurangan kes kematian. Saya berharap pengurangan tersebut dapat berterusan. Akan tetapi, sekiranya kematian kembali meningkat semula, saya yakin saya dan pasukan saya dapat menghadapi dengan tabah dan pengurusan jenazah dapat dilakukan dengan lebih bersistematik. Jalinan kerjasama antaranya dengan Jabatan Agama Islam Selangor atau JAIS dilaksanakan bagi melancarkan urusan pengebumian jenazah yang beragama Islam. Belum pernah sekalipun mereka berputus harap supaya kes jangkitan COVID-19 dapat dibendung sementara mereka terus menjunjung amanah yang diberi. Untuk kami di Hospital Sungai Buloh, kalau ada waris yang menuntut, kita akan berhubung dengan pihak JAIS dan pengumuman akan dibuat terus. Kami rasa cara ini lebih mudah untuk kami clearkan jenazah dalam kontena kami. Pengurusan yang lebih bersistematik turut memudahkan waris jenazah bukan Islam atau ejen pusat pembakaran mayat. Pengendalian dibuat menurut pematuhan ketat prosedur operasi standard atau SOP, termasuk larangan memindahkan jenazah atau diterbangkan ke negara asal bagi warga asing.
Waris akan mendapatkan ejen-ejen casket company masing-masing. Jadi ejen ni akan datang berurusan dengan kaki tangan Jabatan Forensik kami dan pengurusan jenazah dan juga pengumian ataupun pembakaran jenazah dapat dilakukan foreigners pula. Kami dapat kerjasama daripada pihak kedutaan masing-masing untuk mempercepatkan proses pelepasan jenazah. Untuk pengetahuan, untuk COVID-19, jenazah tidak dapat dieksport balik ke negara masing-masing dan perlu diuruskan di sini. Setiap hari pasukan Dr. Tan Ranzi mengendalikan kes kematian COVID-19 di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sungai Buloh. Di situlah transit terakhir mangsa COVID-19 sebelum jenazah mereka dibawa ke tanah perkuburan. Jasa dan keprihatinan barisan hadapan ini haruslah dikenang dan disanjung. Ini pula satu lagi kisah barisan hadapan yang ingin kami paparkan. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang bertugas dalam mengagihkan makanan kepada pesakit di zon merah Maib Serdang. Ikuti cabaran dan pengalaman mereka dalam menggalas tanggungjawab sepanjang musim pandemik ini. Saksikan. Kelancaran pengurusan di Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 atau PKRC bersepadu 2.0 di Taman Expo Pertanian Malaysia atau MAEPS di Serdang tentunya tidak akan dicapai tanpa kolaborasi 19 agensi dan pengorbanan ratusan petugas barisan hadapan dalam berdepan pandemik COVID-19. Petugas antaranya adalah daripada Angkatan Pertahanan Awam atau APM yang merupakan agensi penyelaras dan sekretariat pengurusan di MAEPS yang turut terbabit dalam pengendalian makanan kepada pesakit di zon merah. Selain memeriksa mutu hidangan, APM turut dipertanggungjawabkan untuk membuat pengagihan ribuan pek makanan kepada penghuni MAEPS dari katil ke katil, terutama bagi pesakit warga emas. Lengkap mengenakan pakaian perlindungan peribadi atau PPE, pematuhan ketat prosedur operasi standard atau SOP amat dititik beratkan bagi mewujudkan suasana selamat bukan saja kepada pesakit, malah petugas. Bila masuk ke red zone, memang SOP dia adalah kena memakai PPE yang lengkap. Dan di sinilah merupakan ilmu baru pada pihak APM. Di sini kita lagi ketat dia punya SOP dia. Kita berurusan direct dengan pesakit yang dah positif COVID. Tuan-tuan yang dihormati, sebentar lagi edaran makanan sarapan tengah hari akan dibuat oleh petugas APM. Tuan-tuan diminta berada di katil masing-masing untuk memudahkan urusan edaran makanan tersebut. Bagi memastikan kelancaran serta menepati keperluan pesakit dengan pemantauan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, jadual pengagihan dirancang teliti. Sekilas memang nampak mudah, tapi kesilapan biarpun kecil bukan suatu yang boleh dipandang ringan. Kita nak memastikan makanan pesakit itu sampai kepada orang yang betul. Bukan semua pesakit mendapat makanan yang sama. Dia ada kategori-kategori makanan yang kita telah dikelaskan oleh pihak KKM, yang mana ada pegawai dietitian yang akan membuat menu dan menu itu mesti tepat pada orangnya. Tak payahlah kita takut-takut, ada macam-macam kandungan lah apalah. Virus COVID-19 dipercayai bersembunyi di satu tempat di dunia selama 20 atau mungkin 50 tahun lamanya sebelum memunculkan diri dan menjadi cabaran hebat kepada manusia, menurut Gao Fu, pengarah Pusat Kawalan dan Pelindungan Penyakit China. Pada forum Zhongguancun 2021 itu, beliau menegaskan coronavirus sebenarnya telah dikesan seawal tahun 1965. Ia selari dengan pandangan epidemiologis British tahun lalu yang mendapati jin virus itu telah wujud sejak beribu tahun lamanya sebelum tersebar selepas dicetuskan, mungkin oleh kepadatan penduduk dunia atau kondisi alam sekitar. Pada 2004, terdapat coronavirus yang dinamakan HCoV-HKU1 yang diletak dalam pengasingan di University of Hong Kong. Namun virus sama kemudian didapati telah ditemukan lebih awal dalam satu sampel virus yang distor di satu unit peti sejuk di Brazil pada 1995. Bagi membendung penularan jangkitan COVID-19,
bukan saja perancangan berdepan risiko perlu diperketatkan masyarakat dunia, malah penting untuk dunia berkongsi vaksin dan bukan seperti sekarang yang menyaksikan negara miskin terus berdepan masalah akses kepada vaksin gara-gara bekalan diboloti negara kaya. Kembali bersama saya Jana Nik dalam Banteras COVID-19. COVID-19 telah menggemparkan seluruh dunia dengan kemunculan pertamanya di Wuhan pada Disember 2019. Namun dengan kewujudan pelbagai vaksin, kita pastinya dapat mengatasi dan membunuh virus kejam ini kerana penawar ada di tangan kita. Bagi mereka yang menolak vaksin, satu-satunya penawar yang kita ada sekarang ini, anda harus sedar, kelalaian anda mungkin menyebabkan kejayaan untuk menghapuskannya tidak dapat dicapai dalam masa yang terdekat. Kita ikuti pendapat Dai Azam tentang kepentingan pengambilan vaksin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepentingan vaksin ni khususnya kepada warga emas. Tuan-tuan dan puan, kita harus faham bahawa vaksin ini sebenarnya daripada dulu lagi dah ada. Kan memang daripada kita kecil lagi, dengan lahir-lahir je kita dah cocok vaksin BCG kan. Waktu kita kecil, kemudian adanya jadual imunisasi kebangsaan, kita ambil vaksin rubella dan sebagainya. Jadi maknanya tuan-tuan, wabak ini adalah wabak yang baru, maka adalah vaksin COVID ini. Jadi tuan-tuan rompan, janganlah kita risau, janganlah kita panik ataupun jangan kita rasa macam kenapa kena ambil dan sebagainya. Tuan-tuan, kita serahkan kepada mereka yang pakar. Dalam Majlis Fatwa Kebangsaan telah memutuskan bahawa hukum mengambil vaksin adalah harus. Maknanya tuan-tuan, tak payahlah kita takut-takut ada macam-macam kandungan lah apalah. Kita ikut je tuan-tuan. Pergi je cocok vaksin. Jangan risau ibu-ibu ayah-ayah. Kerana apa? Kita kena berikhtiar. Jangan kita pasrah bulat-bulat. Kerana Allah Ta'ala kata, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Setelah kita berusaha, kita berikhtiar, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang menonton pada ketika ini, mungkin anak-anak yang tak tahu, kita tak reti kan, mak ayah kita kat kampung tak reti nak guna internet dan sebagainya. Inilah peranan kita, tanggungjawab sebagai anak-anak untuk membantu ibu ayah kita agar mereka mengambil vaksin yang telah ditentukan oleh kerajaan ini. InsyaAllah, moga-moga bermanfaat kepada kita semua. Malaysia telah mencapai 89.1% penduduk dewasa lengkap divaksinasi. Hanya 0.9% lagi sebelum negara mencapai vaksinasi 90% penduduk dewasanya. Ini sejajar janji kerajaan untuk membenarkan rentas negeri yang disekat sejak Januari lalu. Jadi, tunaikan tanggungjawab anda. Ayo vaksin diri. Jangan gentar. Penawar ada di tangan kita. Lindungi diri, lindungi semua. Saya pernah berniaga, dalam satu hari tu pergi balik macam tu, tak ada apa. Pahang menjadi negeri ketiga beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara atau PPN selepas Labuan dan Negeri Sembilan berkuat kuasa 8 Oktober lalu. Ia dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa khas pengurusan pandemik COVID-19 yang turut memutuskan Johor beralih ke fasa 3. Manakala di Langkawi, kluster Dah Teluk Nibong dikesan selepas 59 pekerja sebuah hotel 5 bintang dan kontak rapat ahli keluarga disahkan positif COVID-19 setakat 4 Oktober lalu, sekaligus memaksa hotel itu ditutup sementara. Penularan kes tempatan itu bagaimanapun tidak menjejaskan projek Rintis Gelembung pelancongan domestik yang bermula pada 16 September lalu. Sementara itu, Malaysia juga bakal memberikan dos ketiga kepada individu berisiko tinggi, antaranya petugas barisan hadapan kesihatan bagi meningkatkan tahap imuniti. Garis panduan pelaksanaannya sedang dibangunkan dan akan bermula Oktober ini selepas mendapat pandangan serta panduan klinikal dan pendaftaran dengan bahagian regulatori Farmasi Negara atau NPRA. Projek Rintis Gelembung Pelancongan Domestik Langkawi telah bermula pada 16 September yang lalu. Pelaksanaan projek ini telah dirancang dengan berhati-hati bagi memastikan ia berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan berlakunya peningkatan kes atau kluster baru COVID-19.
Bagi setiap pelancong yang akan bercuti ke Langkawi, perlulah telah menerima vaksinasi lengkap. Oleh itu, ujian saringan COVID-19 merupakan satu keperluan sebelum mereka ini berlepas ke Pulau Langkawi. Sejak pelancaran projek ini, secara puratanya, 3,000 pelancong telah disaring dalam sehari. Secara kumulatif, sejak pelancarannya sehingga 5 Oktober yang lalu, 40,458 orang telah disaring di mana 34,038 orang di 7 pintu masuk udara iaitu sama ada KLIA, KLIA 2, Lapangan Terbang Subang, Lapangan Terbang Sultan Azlan Shah, Lapangan Terbang Pulau Pinang, Lapangan Terbang Sultan Ismail Petra dan Lapangan Terbang Senai. Selebihnya 6,420 orang telah disaring melalui feri di Kuala Perlis dan Kuala Kedah. Hasil saringan yang telah dilaksanakan seramai 170 kes positif telah dikesan dan mereka ini bersama dengan 220 orang kontak rapat yang bersama mereka telah diasingkan dan telah diberi PCSO ataupun kita panggil Perintah Pemerhatian dan Pengawasan dan mereka tidak dibenarkan berlepas ke Langkawi. Sekiranya bergejala semasa tempoh melancong atau setelah pulang daripada Pulau Langkawi ataupun mana pusat pelancongan, segeralah mendapatkan rawatan atau boleh membuat ujian kediri bagi memastikan tiada penularan COVID-19. Diharap dengan kelonggaran yang telah diberikan ini, sama-samalah kita memanfaatkannya dan terus mengamalkan dan membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian kita. 9,380 kes baru jangkitan COVID-19 dikesan pada 6 Oktober 2021. Hanya 1.9% membabitkan kes serius kategori 3, 4 dan 5. Terus patuhi SOP sebagai norma baru. Dapatkan dos lengkap vaksinasi anda sekaligus bina imuniti kelompok. Menang bersama, lindungi diri, lindungi semua. Masih bersama saya Jananik dalam Banteras COVID-19. Penyebaran varian Delta yang mengancam nyawa tanpa gejala telah menyebabkan dos ketiga dicadang diberikan kepada barisan hadapan dan juga orang yang berisiko tinggi bagi meningkatkan imuniti. Diharapkan usaha yang bakal dijalankan ini dipermudahkan olehnya. Menjalani kehidupan yang sukar di musim pandemik ini amatlah dirasai oleh golongan peniaga dan juga golongan yang menerima gaji harian. Ianya bukanlah mudah apabila kehidupan yang pernah dikecapi dahulu entah bila akan kunjung tiba. Masihkah ada sinar buat mereka dalam musim pandemik ini? Sering Abdul Hamid Zainal Abidin bertanya sendiri, masihkah ada cahaya di hujung terowong sepi yang dilaluinya kini? Belum pernah lelaki berusia 46 tahun ini berdepan keadaan sepayah ini sehinggalah pandemik COVID-19 melanda. Simpanan walau setinggi gunung sekalipun lama-kelamaan akan habis ditara. Tapi apa pilihan yang beliau ada? Perniagaan yang menjadi sumber pendapatan beliau dan isteri, Ida Rozana Ishak, 44 tahun, untuk membesarkan 3 anak mereka, terjejas teruk akibat pandemik. Pernah pulang dengan tangan kosong, hatinya menangis mengenangkan apa yang hendak disuap kepada anak-anaknya kelak. Sudah pelbagai usaha dilakukan, namun hanya menemui jalan buntu. Sebolehnya, beliau mahu menyembunyikan kehidupan yang dilaluinya kini, yang hidup kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya mula berniaga di Uptown Shah Alam pada bermulanya pembukaan Uptown pada bulan 5, 2005 kalau tak silap. So sehinggalah ke hari ini. Apabila tiba masa bermulanya pandemik, semua segala urusan perniagaan pun agak terbantuk jugalah, agak memberi kesan pada kita. Saya pernah berniaga, dalam satu hari tu pergi balik macam tu, tak ada apa. Hampir 10 hari, kadang-kadang tak ada apa. Macam saya ni tak ada sumber pendapatan lah. So totally memang tak ada, gunakan financial saving apa semua. Hari ke hari ke hari memang luak jugalah, memang habis lah. Perniagaannya menjunam semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan lalu yang akhirnya memaksa Abdul Hamid melepaskan 3 pekerjanya. Lalu,
tinggallah beliau suami isteri menguruskan segalanya sendirian. Kesedihan hanya beliau suami isteri yang tahu, namun hidup perlu diteruskan. Saya mula tumpukan pada perniagaan saya memang memakai pekerja jugalah, dalam 3 orang pekerja. Disebabkan pandemik itu saya meneruskan perniagaan tanpa menggunakan pekerja. So rasa kecewa jugalah tak dapat membantu pekerja-pekerja untuk meneruskan kehidupan. Apa boleh buat, hidup perlu diteruskan. Pengharapan pada doa ibu, Jamalia Hashim, 78 tahun, pada saat mencabar ini menjadi kekuatan buat beliau. Dalam kepayahan hidupnya kini, menjaga ibunya yang uzur ibarat penawar buat hati. Dibantu isteri dan anak-anak, beliau berazam untuk berbakti selama diizinkan Tuhan. Memandangkan keadaan ibu saya yang kurang sihat, saya tak dapat meneruskan perniagaan yang berdekatan dengan rumah ni. Buat masa sekarang, saya menumpukan perniagaan di Uptown Shah Alam. Situasi dihadapi Abdul Hamid meraih perhatian pihak Bantras COVID-19 dan menerusi Finas dengan kerjasama Yayasan Felda yang diwakili Muhammad Zulikwan Muhammad Nayan selain Mokhtar Tajuddin, pengarah promosi dan iklan GISB Holding, hadir bagi menyantuni keluarga ini untuk menghulurkan bantuan. Dan inilah tujuan kita pada ini adalah Yayasan Felda sendiri datang dengan program CSR kita untuk membantu warga negara Malaysia yang memerlukan. So dengan keadaan pandemik sekarang, ramai masyarakat kita yang terjejas dari pendapatan. So Yayasan Felda kita datang sini memberi sedikit bantuan bersama dengan rakan setia yang lain untuk kita meringankan beban-beban mereka. So ibaratnya tak dapat beri segenggam, secubit pun kita dapat memberi untuk memberi semangat dan berkongsi rezeki kepada mereka yang memerlukan. Sebenarnya kita harus ambil iktibarlah atas apa yang berlaku. Mungkin ada hikmahnya di sebalik apa yang terjadi. Diharapkan bantuan yang dihulurkan kepada keluarga ini sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan keluarga ini. Baiklah, itu saja untuk minggu ini. Teruskan bersama saya minggu hadapan untuk ketahui info lebih lanjut tentang virus COVID-19. Sentiasa patuhi SOP, sayangi diri anda dan keluarga. Ingat, Bantras sampai tuntas, kita mesti menang. Assalamualaikum.